Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Islam itu adalah memandu. Islam bukan dipandu. Pada waktu itulah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama' dunya. Hina yabqa thuluth al-lail fayaqulu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu hal min da'in fa'ujibahu. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, pada waktu itu Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia. Macam mana yang kata Allah turun ke langit dunia, jangan tuan-tuan gambarkan, jangan tuan-tuan ilustrasikan. Kita tak dapat nak bayar macam mana Allah turun ke langit dunia. Tetapi Nabi kata Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dan Allah Ta'ala akan menyeru daripada langit dunia. Adakah sesiapa di antara hamba-hambaku yang berdoa kepada aku? Nescaya pada masa ini aku akan kabulkan permintaannya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta ampun pada masa ini? Nescaya akan aku ampunkan dosanya. Adakah di antara hamba-hambaku yang meminta pada masa ini? Aku akan memenuhi segala permintaannya. Nabi sebut Allah Ta'ala menyeru kepada kita 3 perkara pada masa itu. Pada waktu sahur itu Allah Ta'ala akan menyeru kita dengan 3 perkataan. Adakah di antara hamba-hambaku yang berdoa? Silakan, aku akan kabulkan permintaannya. Siapa di kalangan hamba-Ku yang minta ampun? Silakan, aku ampunkan dosanya. Siapa yang nak minta sekarang? Mintalah, aku akan kabulkan permintaannya. 3 perkara ini yang disebut oleh Rasulullah. Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia, mencari dan mencari siapa yang nak bangun, siapa yang nak berdoa pada masa itu. Silakan. Masa itu Allah mendengar rintihan kita. Allah Ta'ala mendengar apa hajat kita. Tapi kalau kita kalah dengan tidur, kita kalah dengan mengantuk, kita kalah dengan tilam, kita kalah dengan selimut, kalahlah kita. Akhirnya kerugian kita bila subuh menjelma. Tentunya maksud turun di sini tidak dapat digambarkan.
sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kita tak dapat nak gambarkan Tuhan itu turun macam mana. Allah yang Maha Agung turun tak sama macam kita turun. Tak dapat kita gambarkan, mengilustrasikan dan menyamakannya. Tetapi kita tidak dapat membantah Allah Ta'ala turun. Macam mana turun? Wallahu a'lam. Tak payah dikaji. Tak payah nak siasat macam mana Tuhan turun. Tetapi wajib kita percaya Allah turun ke langit dunia, mencari dan nak mendengar rintihan kita. Akan tetapi saat-saat ini yang kita sebut sebagai al-ashar, saat-saat sahur ini banyak dilalaikan oleh manusia. Orang yang sengaja melalaikannya, saja-saja tidak mau bangun, saja-saja tidak mau solat pada waktu itu, orang ini ialah orang yang terhina. Yang sengaja melalaikannya termasuk orang yang terhina dan terhalang daripada mendapat kebaikan, kecuali pada orang yang mendapat uzur seperti sakit atau lupa, musafir atau berjaga malam dalam suatu hal yang mesti dia buat, yang tak dapat tidak dia kena buat, ataupun langsung tak sedar. Tapi kalau saja-saja sedar pun tak bangun, sedar pun tak buat, sedar pun tak melaksanakan, orang ni rugi sangat tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala yang Maha Mulia turun, kita tak sambut. Kita kalau yang berhormat turun tak sambut, apa jadi? Yang berhormat datang kampung kita, kita buat dek je. Apa jadi agak? Kalau menteri turun sebab kita buat dek je. Ini Allah turun ke langit dunia, kita buat dek je. Subhanallah. Fikir macam itu. Apa perasaan kita kalau orang besar main, kita tak main? Orang besar datang, kita tak datang. Melawat main semayang di kampung kita ni, main duduk di surau kita ni semayang. Agung main tempat kita ni. Kereta sebatu sampai lah, jalan. Dia punya petroka sampai sebatu lah. Kita semayang relax di rumah. Kita akan rasa apa? Kalau Allah turun ke langit dunia nak mengkabulkan permintaan kita, kita pula tak sambut, apa jadi kita ada tuan-tuan? Adakah kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Serupa kalau kita baca Quran sehari semuka, sehari semuka, setahun habis satu khatam Quran. Sehari selai habis khatam Quran. Tak banyak, tak payah banyak-banyak. Tak payah tuan-tuan buat macam Quran, macam tadarus sekarang ni, tiap-tiap malam satu juzuk, balik rumah 11:30 malam duk penderah satu juzuk. Lepas habis bulan Ramadan, adalah khatam Quran. Doa lah, tunggu tahun depan. Tu pun tahun depan nak masuk tadarus. Kalau tahun ni tak dapat ke mereka, tak masuk. Tahun depan tak mau lah, kata tahun lepas aku masuk, haram. Tak dapat apa langsung. Bukan kata, bagilah lah kalau khatam Quran ke, bunga telok ke apa, bunga telok pun tak ada. Malah masuk lah. Langsung tak jumpa lah. Yang kita duk puluh sekarang ni, satu malam satu juzuk. Selepas tu buat lah. Tak buat. Biar kita sikit-sikit tak apa. Sehari sehelai. Setahun khatam Quran. Kalau kita baca sehari 2 helai, setengah tahun, 6 bulan khatam Quran, setahun 2 kali. Boleh buat. Yang disuruh ialah biar sikit-sikit tetapi berkekalan. Jangan banyak-banyak lepas tu tak ada lah. Ini yang merugikan kita. Allah Ta'ala dia bukan suruh buat banyak sekali-sekali. Allah Ta'ala suruh kita buat sikit-sikit tak apa. Tetapi kerap-kerap supaya tak putus keberkatannya. Kata Abdullah bin Umar, sewaktu saya masih bujang dan belum berkeluarga, saya biasanya tidur di dalam masjid. Bukan tidur saja, tidur dengan ibadat. Tuan-tuan kena faham tu. Bukan tidur saja. Sebab hari ni ada orang yang tidur di masjid bukan kerana tidur, kerana tak nak bil air, bil api banyak di rumah. Jadi kita senang tidur di masjid, senang kita mandi semua kat masjid. Kalau mandi di rumah bil air banyak. Tu yang dia tidur di masjid, mandi di masjid, bersukai di masjid, pasang kipas dia seorang aja. Kalau di rumah kena bayar bil api, disuruh free kata dia. Banyak jenis itu tuan-tuan. Bukan dia mari nak imarahkan masjid, dia mari nak perhabis harta masjid. Dia tak mau duduk di rumah. Di masjid pula ada pula kopi corner pula. Oh, lagi dia balon. Seminggu habis Milo satu tin. Ada jenis tu. Yang kita tak mau. Yang kita nak macam Abdullah bin Umar. Bujang-bujang tidur di masjid. Apa buat? Ibadat.
Bila tidur di tempat yang baik, buat pula benda baik, maka mimpi pun mimpi baik-baik. Islam mudah. Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Apa yang tuan-tuan faham dengan perkataan Islam itu mudah? Islam itu mudah maknanya nak buat-buat kalau benda sunat, tak mau buat sudah. Tetapi hari ini orang faham Islam itu mudah apa? Jangan buat. Kunut jangan buat, mudah. Wirid jangan buat, mudah. Selawat jangan buat, mudah. Padahal Islam itu mudah, maknanya ialah nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itulah mudah. Nak buat pun tak salah, buat pun bagus. Itulah mudah. Pilihan. Sekarang ni kita paksa, jangan buat. Islam tu mudah. Baik. Jangan buat, Islam tu mudah. Itu maknanya jangan buat. Mudah tak mana? Jadi susah pula aku nak buat dia larang. Oh, sudah. Mana jadi susah? Islam tu mudah, maknanya ada pilihan. Ada pilihan. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Kena berdiri. Saya sakit ustaz. Oh, duduk. Duduk pun tak boleh ustaz. Saya tak boleh sembahyang duduk. Pasal apa pula? Saya kena rotan. Duduk dalam penjara kena rotan 6 kali. Pasal ada dadah. Bengkok, coy, pecah ni. Nak duduk lagu mana? Sembahyang berdiri. Sembahyang berdiri. Tu saya duduk pun tak apa. Contoh kalau masuk penjara, cuba tengok orang yang kena sebat 6 kali, 8 kali, 10 kali tu. Pecah punggung dia. Pecah isi dia. Daging pun pecah. Sentuh pun tak boleh, duduk pun tak boleh, pakai seluar pun tak boleh. Dia nak sembahyang macam mana? Berdiri. Rukuk berdiri, sujud berdiri. Itulah mudah. Kena sembahyang juga. Bukan kata mudah, usah sembahyang. Udah sakit. Saya tak sembahyang. Islam tu mudah, jangan sembahyang. Bukan macam itu. Islam tu mudah, okey, sembahyang berdiri. Ustaz, saya ni pergi mancing. Oi, mancing di mana? Laut. Kenapa tak mancing di pasar? Banyak ikan. Pancing di laut tak salah. Pergilah pancing. Sewa bot pancing di laut. Pulau 9, Pulau 8 disewanya bot. Jadi bila masuk zuhur ustaz, kadang laut tu bergelora. Kalau saya sembahyang berdiri, udah begini ustaz. Tak boleh tetap ustaz. Kadang-kadang jatuh ustaz. Jadi boleh tak kalau saya duduk sembahyang ustaz? Boleh? Boleh sembahyanglah duduk. Walaupun sihat, walaupun tak ada uzur, duduk. Apa sebab saya nak duduk ustaz? Saya bukan uzur. Uzurnya sebab kamu tak boleh berdiri tegak. Sebab buat kamu tu rumah ambing. Itulah mudahnya Islam. Sembahyang duduk. Bukan makna mudahnya Islam jangan buat. Kalau udah susah sangat nak berdiri, tu buatlah. Tuhan faham. Tuan-tuan ingat Tuhan tu pak menekan kita. Sebab ada orang kata kalau kita tak payah buatlah, Tuhan faham. Tuhan bukan pak saudara kita, dia nak faham tuan-tuan. Buat tetapi mengikut kaedahnya. Sebab tu orang tanya pada saya, ustaz, demokrasi ni ada ke dalam Islam? Saya kata no comment. Nanti saya komen sekali lagi, orang marah saya. Payah tuan-tuan. Kita kata demokrasi ni demokrasi songsang. Kalau dah demokrasi ni demokrasi songsang, yang masuk tu pasal apa? Pasal apa kita masuk? Itu ajaran songsang tu. Kamu masuk ajaran apa tu? Ajaran kamu tu ajaran songsang. Jangan masuk. Kita tak masuk ajaran songsang. Tapi yang kita heran, inilah dia, demokrasi songsang. Tapi masuk pilihan raya songsang. Macam mana tu? Kalau dia kata songsang, tinggal terus. Macam mana dengan ajaran songsang? Ajaran songsang, tinggal terus. Demokrasi songsang, tak apa, saya di calon. Macam mana cerita? Kenapa kita ada double standard dalam bab itu? Jadi saya kadang-kadang tak faham dengan cakap-cakap orang politik. Sebab tu saya tak berminat dengan orang politik. Saya tak berminat dengan politik. Dengan orang politik saya tak berminat. Kadang cakap berbelit-belit. Depan kita cakap lain, belakang cakap lain. Itu yang saya bawa satu sketsa pada tuan-tuan dulu tentang budaya politik. Waktu kempen pilihan raya, 16 orang naik van pergi kempen meraya undi. Habis kempen tengah malam,
Jalan kona-kona driver van mengantuk, aksiden, jatuh dalam sawah bendang. Besoknya orang cari, mana pergi kumpulan 16 orang? Tak balik-balik ke tempat yang sepatutnya. Mereka pun report polis. Polis pun ronda cari kok aksiden. Jumpa van mereka ni terbalik tunggang langgang tengah sawah. Polis pun turun buat siasatan. Tanya pada pakcik yang sedang membuat sawah bendang. Pakcik, nampak ada orang-orang yang dalam van tu? Pakcik tadi jawab, nampak. Dia orang dah meninggal. Dia orang aksiden. Mana mayatnya? Saya dah tanam. Itu kuburnya. Semua mati ke pakcik? Entahlah. Masa saya tanam, ada juga yang cakap, jangan tanam saya masih hidup. Lepas tu pakcik tanam juga. Tanamlah. Kenapa pakcik tanam? Kan dia cakap dia masih hidup. Biasalah encik. Orang politik ni cakapnya bukan boleh percaya, kata dia. Mereka hidup. Tuan-tuan faham tak? Yang mana faham? Tak faham sudah. Tu yang saya tanam. Tu bukannya boleh percaya pun, kata dia. Dia kata dia hidup tak mati dah kot. Dia pun kambuh sekali, tuan-tuan. Jadi kita tidak mau menjadi ahli politik yang macam itu. Kita nak jadi ahli politik yang benar. Kalau kamu kata bahawa demokrasi sekarang ni songsang, jangan masuk. Dah tahu songsang, buat apa masuk? Keluar. Kenapa masuk juga? Itu ajaran songsang. Kamu masuk tak? Tak masuk. Songsang, Ustaz. Oh, demokrasi songsang boleh masuk pula. Ini yang kita nak jadi ahli politik. Dia tegas. Kita ada prinsip kita. Jika ada orang berkata, Saidina Abu Bakar adalah musuh Rasulullah dan lazimnya ia bukan sahabat, maka perkataan tersebut membawa ke arah mengingkari bahawa Saidina Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Orang yang mengingkarinya itu menjadi kafir. Inilah pendapat Syekh Khawarizmi dalam kitabnya Al-Kafi. Begitu juga sesiapa yang berkata Saidina Abu Bakar adalah musuh Rasulullah dan sahabat, dan dia termasuk bukan sahabat Nabi, orang yang bercakap demikian itu juga boleh menjadi kafir. Bukan kata menghina Nabi saja boleh jadi kafir. Menghina sahabat-sahabat Nabi yang diiktiraf oleh Allah, yang mereka itu adalah sahabat, dan dituduh pula sebagai musuh, orang yang menuduh juga boleh terjadi kafir. Inilah kenyataan daripada Imam Asy-Syafi'i yang berkata, "Lau inkara kaunu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu sahabiyan kana kafirun nas ala alaihi Syafi'i lianna Allah Ta'ala qala thani idhuma fid lar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana." Imam Syafi'i berkata, jika seseorang mengingkari keadaan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Nabi, maka mereka itu adalah kafir. Siapa yang kata Saidina Abu Bakar bukan sahabat, yang berkata Saidina Abu Bakar adalah musuh Nabi, maka orang yang berkata demikian adalah kafir, kerana mereka menolak satu hujjah daripada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada dalam gua, idh yaqulu li sahibih, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bimbang, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Jadi siapa yang kata Abu Bakar bukan sahabat, maka orang ini termasuk dalam golongan kafir. Okey, jadi berhati-hati tuan-tuan tentang golongan-golongan ini. Ada ke Ustaz golongan yang kata Abu Bakar ni bukan sahabat? Ada. Mereka kata Abu Bakar jahat, mereka kata Aisyah jahat, yang mereka kata baik cuma Saidina Ali saja.
Sebab itu mereka agungkan Sayyidina Ali. Mereka agungkan keluarga Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali. Mereka cukup benci kepada keturunan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Golongan ini sedang cuba bertapak dalam negara kita sekarang, yang membenci dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang tak suka dengan keturunan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada Asma dan sebagainya, yang mereka agungkan cumalah daripada Ali dan Ali dan Ali. Jadi saya tak boleh sebut kumpulan ini kumpulan mana. Tuan-tuan lebih faham daripada saya, yang cuba nak menonjolkan sekarang ini dan mempengaruhi umat Islam di Malaysia sekarang. Jadi kita minta kepada pihak kerajaan, pihak JAKIM, pihak Jabatan Agama pantau. Kita tengok di Selangor ni dah 2 kali dah mereka buat secara terang-terangan nak sambut hari Ashura 10 hari bulan, nak sambut hari Fatimah, hari lahir Fatimah lah apalah, pasang kemah tengah padang. Ini golongan yang benci kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Imam Syafi'i sebut, sesiapa yang tidak percaya kepada Abu Bakar itu sahabat Nabi, maka hukumnya adalah kafir. Kafirnya kerana apa? Kerana menolak ayat Quran yang mengiktiraf Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa Abu Bakar adalah sahabat Nabi, dan sesiapa yang tidak percaya Abu Bakar adalah sahabat Nabi, bererti dia melawan, dia menentang Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang melawan Allah Ta'ala, hukumnya adalah menjadi kafir. Baik, kenapa mereka memusuhi Abu Bakar? Di sini diterangkan kenapa mereka memusuhi Abu Bakar. Mereka memusuhi Abu Bakar berdasarkan kepada satu dalil palsu, dalil fasid, dalil rosak, dalil yang tak boleh dipercayai. Mereka berkata Abu Bakar adalah musuh Rasulullah kerana dia berebut pusaka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin selepas menjadi khalifah, selepas Nabi. Dengan helah Abu Bakar, Sayyidina Hasan terkena racun, dan dengan helah beliau juga Sayyidina Husin kena bunuh. Sebab itulah mereka kata Abu Bakar ni musuh Rasulullah. Mereka fitnah kepada Sayyidina Abu Bakar. Mereka kata Sayyidina Abu Bakar punya paksa lah, Hasan mati kena racun, Husin mati dipancung. Inilah pahaman yang sedang bergerak banyak. Saya berjalan di banyak tempat. Pada bulan 3 yang lepas, saya berkunjung ke sebuah negara Arab. Saya tanya kepada orang-orang di sana, kenapa negara Arab ni sekarang ni duk tunjuk perasaan tak habis-habis? Sana tunjuk perasaan, sini tunjuk perasaan. Pasal apa? Jadi mereka beritahu saya, Ustaz, yang tunjuk perasaan itu ialah puak-puak daripada golongan dok ni. Golongan hak kita baca ni. Saya tak mau sebut lagi, tuan-tuan marah. Mereka ini datang daripada negara-negara tertentu. Duduk di negara di Syria, duduk di Kuwait, duduk di Mesir. Mereka ni duduk di negara-negara ini. Kemudian mereka menimbulkan satu permintaan. Mereka bukan rakyat di sini, mereka bukan orang sini, mereka pendatang. Tapi mereka menuntut hak lebih daripada rakyat tempatan. Kemudian ditimbulkan isu bunuh sana, isu ini, isu sana, isu ekonomi. Maka diajaknya rakyat yang lain supaya tunjuk perasaan. Dan bila mereka tunjuk perasaan, musuh-musuh Islam daripada kalangan orang-orang kafir, daripada kuasa besar dunia, sedang menunggu peluang itu. Sebab itu bila mereka tunjuk saja perasaan, jadi huru-hara dalam negara-negara Arab tadi, Amerika, Perancis, Britain dan sebagainya masuk. Inilah yang berlaku di Iraq. Cuba tuan-tuan tengok di Iraq, siapa yang mula-mula benci Saddam Hussein? Puak mana? Adakah puak Sunni
ataupun puak dok. Maka berperanglah dengan Saddam. Tunjuk perasaan, bergaduh. Akhirnya mengundang Amerika datang menyerang Saddam dan hancurlah kerajaan Iraq. Sekarang siapa yang memerintah? Siapa memerintah? Bukan lagi golongan Sunni. Golongan ini. Golongan ini sanggup meninggalkan golongan orang Islam semata-mata nak berbaik dengan orang kafir di Iraq. Mereka tidak mau berbaik dengan orang Sunni yang satu agama. Mereka lebih suka mencium tangan tentera-tentera Amerika. Dan sekarang Amerika memegang Iraq. Dan kenyataan yang terbaru menyebut bahawa Amerika tidak akan keluar daripada Iraq walaupun sepatutnya keluar tentera mereka hujung tahun. Sebab kerajaan di Iraq tidak membenarkan mereka keluar. Inilah bentuk golongan-golongan yang kita sedang bacakan ini. Kerja mereka ialah menghuru-harakan negara itu. Dan akhirnya dapat campur tangan daripada asing. Dan campur tangan daripada asing itulah yang merampas negara itu. Yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Afghanistan adalah hasil daripada golongan yang memusuhi Abu Bakar, yang mengagungkan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Inilah yang berlaku. Dan kalau tuan-tuan tidak berhati-hati, golongan ini akan berebak dalam negara ini. Golongan inilah yang tidak akan berbaik dengan orang Islam, malah lebih rela berbaik dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan nak marah pada saya pun, marahlah apa yang saya cakap. Tapi saya bercakap atas fakta. Mereka sanggup berbuat apa sekalipun, walaupun mereka nak bunuh orang Islam sekalipun, asalkan matlamat dan cita-cita mereka. Dalil si mungkar tersebut adalah batal dan fasid, kerana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah adalah isyarat daripada beberapa isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit, ketika Nabi sihat, dan ketika hampir wafatnya Nabi, dengan redha dan mubayah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian sahabat Nabi. Begitulah yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, riwayat daripada Anas Malik, Sayyidina Abdullah Abbas, Aisyah dan sebagainya. Mereka mengatakan bahawa sepatutnya selepas Nabi wafat, yang jadi khalifah ialah Ali. Tetapi mereka berkata bahawa Sayyidina Abu Bakar menolak khalifah dan dia ambil kuasa. Akhirnya Ali mati dibunuh, Hasan mati dibunuh, Husain mati dibunuh. Sedangkan pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah adalah isyarat daripada Nabi. Isyarat pertama, ketika Rasulullah masih sihat, Rasulullah pernah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Ketika Rasulullah sakit, sahabat-sahabat datang ke rumah Rasulullah, minta Rasulullah jadi imam. Rasulullah kata suruh Abu Bakar jadi imam. Maka ulama-ulama faham isyarat itu menyuruh Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi bukanlah Abu Bakar itu menjadi khalifah dengan tipu, dengan mengelak. Sebaliknya Abu Bakar menjadi khalifah adalah persetujuan daripada semua sahabat Nabi, termasuklah daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi golongan-golongan munkar ini mengatakan bahawa Abu Bakar pengelak, penipu dan sebagainya. Dan golongan inilah yang menghalalkan darah orang Sunni, yang mengebom orang-orang Sunni dan sebagainya. Ya, akhirnya orang Sunni pun balas dendam, balas balik kepada puak-puak ini, dan akhirnya tak berlaku keamanan sampailah sekarang. Kita bimbang tuan-tuan, budaya ini akan sampai. Saya sebutkan pada tuan-tuan, budaya ini ialah budaya sanggup bersekongkol dengan orang kafir dan meninggalkan perbaikan sesama orang Islam. Rupa kami hari ini orang yang dah hilang hidayah. Walaupun nama ada hidayah, tak ada lagi hidayah. Kita minta supaya hidayah itu kekal dalam diri kita. Pasal hari ini zaman meleset hidayah.
kita hanya menyebut tentang kemelesetan ekonomi, tapi kita jarang menyebut tentang kemelesetan hidayah. Sebab tu Nabi kata, iddu 'alaiha bin nawajiz. Kamu gigit sunnah-sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Kamu ikut sunnah sahabat aku dengan gigi geraham. Maknanya ikut betul-betul, macam kita makan tebu. Tuan-tuan makan tebu, dulu ada mesin. Dulu tak ada mesin tebu lah dah ada. Dulu kita kokak je tebu. Tuan-tuan nak patahkan tebu tu daripada belah mana? Gigi depan kaki sini. Ni gigi geraham ni. Tu dia, cabut geraham dah sudah tuan-tuan. Pasal apa dengan gigi geraham? Pasal bila gigi geraham, insya-Allah tebu tu takkan jatuh. Tapi kalau depan gigi jatuh. Sebab tu Nabi kata, gigit sunnah Nabi, sunnah sahabat Nabi dengan gigi geraham. Maknanya ikut. Buat betul-betul. Islam itu adalah memandu. Islam bukan dipandu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.